Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada muka surat 770. Maknanya 770 dah muka surat yang kita belajar ni. Kira-kiranya hari ni kita sambung tentang mengenai gambaran syurga dan bagaimana keindahan syurga yang Allah jadikan pada kita supaya kitanya rasa perasaan di atas dunia ini, rasa tamak untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita belajar. Kenapa kita sebut tentang syurga ini? Dan dalam syurga tu Allah gambarkan tentang mengenai bangunan, Allah gambarkan mengenai individu yang ada dalam syurga. Kemudian Allah gambarkan yang disebut dengan pakaian, Allah gambarkan dengan makanan. Hari ini kita belajar tentang binatang-binatang di dalam syurga. Ataupun makhluk yang disebut dengan binatang ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia makhluk yang ada dalam syurga Allah, di kalangan yang ada di dunia ini, yang akan turut serta berada dalam syurga nanti. Antaranya, hari ini kita sebut burung, kuda dan unta dalam syurga. Bagaimana keadaan mereka tersebut? At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Apakah Kausar itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepada aku di syurga nanti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kausar itu apa dia ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Sungai." Rasulullah jawab demikian, "Sungai yang Allah bagi kepada aku di syurga nanti. Dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu." Rasulullah sebut demikian. Tapi walaupun kita putih, manis, kita makan, minum dalam syurga ni, dia tak datang penyakit. Jangan pula kita kata manis daripada madu, nanti kena kencing manis pula ustaz. Itu dunia. Dunia ni memang jadi begitu. Tapi bila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lagi dah yang disebut dengan apa dia? Penyakit dalam syurga Allah. Di sana Rasulullah sebut terdapat burung yang lehernya seperti leher unta. Rasulullah sebut demikian. Ada burung yang dalam syurga Allah leher dia seperti leher unta. Umar kemudian berkata, "Ini adalah burung unta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Makannya lebih nikmat daripada itu." Rasulullah sebut demikian. Kita makan dia tu lebih nikmat daripada yang digambarkan itu. At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Maksudnya dalam syurga nanti ada burung. Burung yang disebut, katanya Sayyidina Umar, ini burung unta. Gambaran yang ada itulah. Tapi Rasulullah menjawab, makan dia lebih nikmat daripada itu. Daripada nikmat yang ada sekarang ni lah. Jangan pula kita samakan di antara nikmat makan daging unta, burung unta di dunia ini dengan yang berada dalam syurga Allah. Tak sama. As-Sa'labi meriwayatkan daripada hadis Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sesungguhnya di syurga ada burung seperti leher unta yang berbaris pada tangan wali Allah. Berbaris maknanya sedang beratur je nak ambil makanan daripada tangan-tangan wali Allah. Wali Allah tu maknanya kita pohon, mudah-mudahan kita lah Allah pilih kita ni di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada mereka berkata, "Wahai wali Allah, aku dipelihara di padang rumput syurga di bawah arasy Allah. Aku minum daripada mata air tasnim." Mata air tasnim dipanggil demikian dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya binatang itu bagi tahu pada orang-orang ahli syurga ini.
yang menjadi wali-wali Allah. Dia panggil ahli syurga ni, maknanya di kalangan wali-wali Allah. Maka makanlah aku, katanya burung tersebut. Mereka akan merasa gembira berada pada tangan wali itu, sehingga terdetik di dalam hatinya untuk memakan salah satu daripada gerombolan burung itu. Tertunduk di tangannya dengan berbagai jenis warna. Maka dia memakannya mengikut seleranya. Cara makan dalam syurga Allah itu ikut selera. Kita nak rasa nak makan daging burung ni lah. Misal contohnya, nak rasa apa dia? Rasa tom yum. Dapat rasa tom yum. Nak gulai, misal contohnya, kita nak gulai masak lemak, boleh. Nak buat apa dia? Dalam syurga tu, ikut selera kita. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sudah kenyang, maka tulang belulang burung itu berkumpul kembali. Bila kenyang je, tulang belulang burung itu berkumpul kembali. Kemudian terbang bebas di syurga mengikut keinginannya. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang lah macam mana sedapnya, macam mana seronoknya berada dalam syurga Allah. Umar berkata, wahai Nabi Allah, ia sesungguhnya merupakan suatu kenikmatan. Sayyidina Umar kata, Allah, sedapnya, seronoknya ya Rasulullah. Katanya Sayyidina Umar, bila dengar Rasulullah cerita keadaan demikian, Rasulullah menjawab, memakannya tentu lebih seronok lagi. Rasulullah SAW sebut demikian. Makan daging burung ini jauh lebih sedap lagi daripada keadaan yang kita rasa demikian. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya bahawa seorang lelaki datang pada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, adakah di syurga nanti terdapat kuda ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam syurga nanti ada kuda ke ya Rasulullah? Nabi menjawab, jika Allah Ta'ala memasukkan kamu ke dalam syurga, maka kamu pasti mahu agar dibawa oleh kuda yang berasal daripada yakut warna merah. Rasulullah SAW sebut demikian. Kalau kamu dapat masuk dalam syurga, Rasulullah sebut, kamu mesti nak naik kuda yang diperbuat daripada permata yang warna merah. Dan kamu bebas terbang dengan dia ke mana pun kamu suka. Rasulullah SAW sebut demikian. Dalam syurga tu, cantik, kamu boleh terbang. Dengan kuda tu boleh terbang. Dalam syurga. Kecuali kamu tidak mahu melakukan perkara tersebut. Kamu bebas nak pergi ke mana pun dengan kuda dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, kamu boleh terbang ke mana pun kamu nak pergi. Lelaki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, adakah di syurga nanti terdapat unta pula ya Rasulullah? Kuda kami faham, unta. Nabi menjawab, sesungguhnya jika Allah Ta'ala memasukkan kamu ke dalam syurga, maka kamu akan memiliki apa yang disukai oleh jiwa dan mata kamu. Rasulullah sebut, yang penting masuk syurga dulu. Masuk syurga dulu. Kalau kamu masuk dalam syurga, ikut kamu je. Kamu nak apa dia? Kamu nak unta, maka keluarlah unta. Nak kambing, keluarlah kambing. Nak sebut binatang dalam syurga tu, ikut kamu rasa. Kamu nak naik apa dia? Kamu nak tengok macam mana keadaan. Misalnya contoh lama dah teringat zoo negara Malaysia. Misal contohnya. Dalam syurga, bila tiba-tiba teringat zoo negara. Lama dah kita tak pergi. PKP ni kan, misal contohnya. Tahu-tahu mati. Tak sempat nak pergi ke zoo negara. Kemudian kitanya masuk dalam syurga. Yang mati tu masuk dalam syurga. Teringat nak tengok binatang-binatang dalam zoo negara. Nampak ke tak nampak? Allah tunjukkan semua keadaan-keadaan binatang-binatang yang kita kendaki di jiwa kita pada mata kita. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata seorang lelaki datang dengan seekor unta yang dikekang dan dia berkata, ini untuk perjuangan pada jalan Allah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, datang seorang lelaki, dia bagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku wakafkan untuk perjuangan Islam. Cara sahabat-sahabat lakukan demikian. Maknanya nak gambarkan tentang mengenai bagaimana mereka korbankan kesayangan mereka, kuda mereka tu untuk di jalan Allah. Zaman kita ni payah kita nak jumpa demikian. Jarang orang nak
hantar kereta, misal contohnya. Kereta, Ustaz, saya nak wakaf lah kereta ni, misal contohnya, untuk kerja-kerja agama. Ya, ada yang nak wakaf. Yang hantar tu kereta yang buruk-buruk dah. Yang kita kena baiki, barulah kita boleh guna. Dia panggil demikian. Ada juga yang demikian. Tapi orang yang mewah-mewah, kereta mewah-mewah, dia rela letak dalam garaj rumah dia. Dia rela simpan kereta dia. Tak sama dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah, sahabat-sahabat ni bawa kuda bagi pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk perjuangan pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu akan memilikinya pada hari kiamat sebanyak 700 ekor unta dan seluruhnya dalam keadaan cukup dengan kekangan. Kekang ni maksudnya yang ada cukup dengan tunggangan, tempat pelana dia, tempat duduk dia, kemudian cukup lengkap. Allah sediakan untuk kamu, seekor je kamu bagi, tapi Allah sediakan untuk kamu 700 ekor unta dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, yang cukup lengkap dengan pelana dia, dengan alat-alat yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni betul-betul ni. Kita kan di kalangan orang kita ni, kadang-kadang kenderaan dia tu dah banyak dah. Bertimbul-timbul dah. Menyusah dah jiran sebelah. Jiran sebelah tu tengok banyak sangat dah kereta orang ni. Yang dia ni kena naik sebuah je. Anda pernah tengok hamba Allah yang dia minat sangat dengan kereta. Dia beli kereta banyak sangat. Dia simpan je kereta dia. Dia buat koleksi kereta dia tersebut. Kemudian dia menyusahkan jiran. Jiran pula nak parking tak boleh. Kerana apa dia? Kereta dia penuh. Kereta yang dimiliki oleh dia. Yang ni dilagang. Ambillah kereta kita tu, kemudian wakafkan untuk perjuangan Islam. Kerja-kerja Islam ni banyak. Ramai mana lagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang memerlukan kenderaan. Kita ambil kenderaan tersebut, gunakan untuk apa dia? Untuk kerja-kerja Islam yang banyak dalam hidup kita. Ibn Wahab meriwayatkan daripada, saya nak sebut tadi, bila kita wakaf untuk kerja Islam, bagi pada masjid ke, bagi pada masjid, tulis van masjid. Jangan buat van jenazah je, tapi kita van masjid. Ataupun kita bagi pada apa dia? Sekolah-sekolah tahfiz. Bagi kepada yang disebut dengan kenderaan yang berlebih ni untuk kerja-kerja dakwah yang disuruh dalam Islam. Kita gunakan demikian. Ibn Wahab meriwayatkan daripada Ibn Zaid sambil menyatakan Al-Hasan Basri meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk syurga yang paling rendah darjatnya adalah seorang yang menunggang kuda daripada permata yakut merah yang memiliki sayap emas, diiringi oleh ribuan pelayan yang terdiri daripada kalangan kanak-kanak yang kekal dalam syurga itu. Allahu Akbar. Tu yang paling rendah. Yang paling rendah dalam syurga tu, dia memiliki apa dia? Darjat yang paling rendah sekali. Dia memiliki kuda yang diperbuat daripada mata yakut yang warna merah yang memiliki sayap emas. Kemudian diiringi oleh ribuan pelayan yang terdiri daripada kalangan kanak-kanak yang kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Mubarak menyatakan daripada Syaqi bin Mati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kenikmatan penduduk syurga adalah mereka saling berkunjung di atas binatang tunggangan. Ini ingat ni pada diri kita. Dalam syurga ni masing-masing boleh ziarah menziarahi ke? Itu di antara nikmat yang ada dalam syurga Allah. Maknanya orang yang dalam syurga ni, yang sama dalam syurga ni, saling kunjung mengunjungi. Bila saling kunjung mengunjungi ni, dengan apa dia? Dengan tunggangan. Mereka menunggang. Dan itu di antara kenikmatan di atas binatang tunggangan. Dan mereka datang pada hari Jumaat dengan seekor kuda berpelana dan dikekang. Rasulullah sebut tu demikian. Bila dia datang pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu pergi ke mana? Pergi ke pasar, pergi ziarah dengan kuda yang berpelana dan dikekang, yang tidak pernah mengeluarkan kotoran dan tidak pernah kencing. Dalam syurga ni mereka menunggang kuda itu sehingga mereka berhenti dengan izin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Keseronokan lah.
Kalau kita orang-orang Arab zaman dahulu, kalau ditanya, benda apa yang paling kamu seronok? Menunggang, membawa kuda. Membawa kuda ni keseronokan. Macam zaman kita ni, ada orang dia rasa seronok dengan dia bawa kenderaan. Dia bawa kenderaan. Bila dia bawa kereta je, seronok dia. Dia enjoy dengan dia bawa kenderaan. Sebutlah nak ke mana. Dia akan bawa. Maksudnya, dia seronok dengan dia bawa kenderaan ini. Demikian juga yang disebut dengan ahli syurga. Dalam benda yang nikmat dalam syurga ni, salah satunya menunggang. Menunggang apa dia? Menunggang kuda dalam syurga pada hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, mereka berpelana dan mereka ziarah di antara satu sama lain. Daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, dia menyatakan kenderaan ahli syurga, kemudian menyatakan ayat, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat keadaan di dalam syurga Allah, nescaya kamu akan melihat pelbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang hebat dan juga besar. Allah Subhanahu wa taala jadi wa mulkan kabira, kerajaan yang hebat dalam syurga Allah. Kalau kamu nampak saja dalam syurga, bila kamu tengok dalam syurga, ra'aita na'iman. Kamu tengok semua benda-benda yang menikmati. Nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut macam ni, Rasulullah sebut begini ni dengan tujuan nak bagi semangat pada diri kita. Jangan resah, jangan gelisah. Bila kita ni diuji dengan ujian sepanjang kita hidup di atas dunia. Kerana bila kita menghadap depan Allah Subhanahu wa taala nanti, kita akan rasa nikmat yang berterusan dalam hidup kita. Nikmat ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan kamu akan dapati kerajaan yang paling hebat dan paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahawa dia sedang pergi untuk berperang. Lalu dia melihat seorang lelaki dalam keadaan bersedih dengan kematian kudanya. Dan dia sentiasa dalam keadaan begitu. Maka Abdullah bin Al-Mubarak berkata pada dia, juallah kuda mati itu sebanyak 400 dirham pada aku. Aku tengok kamu ni bersedih je. Beginilah aku bayarlah. Kuda yang mati itu 400 dirham. Aku bayar. Sahabat-sahabat, kita tengok bagaimana. Patut kalau kita tak fikir dah nak pergi beli kuda yang mati itu. Tapi dia nak menceriakan sahabat ni. Cara dia nak menggembirakan sahabat. Kamu jangan sedihlah dengan kuda yang mati ni. Tapi aku bayar pada kamu dengan 400 dirham. 400 dirham ni lebih kurang 400 ribu lah. 400 ribu begitu. 400 dirham ni kalau kita sebut 4,000 ringgit pun 40,000 ringgit sekitar itulah. Lelaki itu bersetuju untuk menjualnya. Bila tengok saja begitu, lelaki itu bersetuju untuk jual. Dia kata, ada orang nak beli kuda yang mati. Aku ni sedih dengan dia mati, tapi ada orang nak beli. Lalu, dia pun jual. Kemudian pada waktu malamnya, dia bermimpi seolah-olah kiamat tiba. Sedangkan kudanya di dalam syurga. Dan di belakang kuda itu ada 700 ekor kuda yang mengiringinya. Dan dia mahu mengambilnya. Namun datang suara untuk memanggil. Biarkan dia milik Ibnu Al-Mubarak. Semalam memang dia milik kamu. Dia sebut demikian. Allahu Akbar. Tengok-tengok kuda yang dibayar oleh Ibnu Al-Mubarak itu menjadi kuda dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gantikan dengan cara demikian. Maknanya apa dia? Kamu sepatutnya jadi milik kamu, tapi oleh kerana kamu bersedih. Patutnya kamu jangan bersedih lah. Lepas tu Ibnu Al-Mubarak pula, dia beli itu nak hilangkan sedih sahabat dia. Dia tak boleh naik pun kuda tadi. Kuda tadi tak boleh naik. Tapi dia telah mewakafkan duit tadi 400 dirham tadi untuk yang disebut dengan hamba Allah ini. Hamba Allah ni gembira. Dan digunakan untuk perjuangan Islam. 400 dirham tadi. Maka dia berada dalam syurga Allah. Kuda dia, kemudian kuda tu depan sekali, belakang dia 700 ekor kuda yang lain. Yang sedang bergerak mengiringi kuda dia yang di hadapan. Dia cuba nak ambil. Bila dia cuba nak ambil dalam mimpi dia, lalu di waktu ini disebut, biarkan kuda itu bergerak kerana dia bukan lagi milik kamu, tetapi dia sebelum daripada ini memang milik kamu. Tapi dia telah dimiliki oleh Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak telah beli dengan kadar 400 dirham tadi
untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita kan kalau ada orang nak jual lembu, tengok ada seorang pakcik yang lembu dia di tepi jalan, sadai tepi jalan. Dia pun termenung, lembu ni dia bela lama dah. Misal contoh, ada ke di kalangan kita yang dia nak pergi dekat dengan orang yang sedih, pakcik yang sedih ni, bagi tahu pakcik, lembu ni harga berapa kalau dia hidup? Lalu dia jawab, RM5,000. Katanya, RM5,000. Lalu dia peseluk poket, pakcik, saya bayar lembu ini. Walaupun dia dah mati, saya bayar. Saya bukan nak makan pun. Bukan saya nak minum pun, saya tak guna pun lembu ni. Tapi saya nak suruh pakcik rasa lega daripada kematian lembu tadi. Allah balas di akhirat nanti. Allah balas. Pahala dia dapat apa dia? Dia dapat balik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang dilakukan ini sendiri. Allahu akbar. Lelaki itu setuju dan dia menjadi milik Ibn al-Mubarak itu sendiri. Ketika waktu mana pagi tiba, lelaki itu datang pada Ibn al-Mubarak untuk membatalkan jual beli kuda itu. Bila pagi keesokan hari, dia pergi berjumpa dengan hamba Allah tadi. Tetapi Ibn al-Mubarak berkata, mengapa lelaki itu menceritakan kepadanya apa yang dia lihat dalam mimpinya? Ibn al-Mubarak berkata, pergilah, apa yang kamu lihat dalam mimpi itu sesungguhnya telah kami lihat dalam kenyataan yang kami yakini dalam hidup kami. Kisah ini memang benar kerana sama makna dengan yang telah tetap dalam Sahih Muslim daripada Ibn Mas'ud sebagaimana kami nyatakan sebelum daripada ini. Nak sebutnya gambaran keadaan yang demikian. Ini digambarkan binatang. Bila sebut binatang tu, kita sambung sikit lagi binatang. Para hadirin sekalian tengok binatang dalam syurga ni pada muka surat 773 terus. Tengok pada muka surat 773. Kambing merupakan haiwan syurga. Sambung sikit lagi. Kita tinggalkan dulu hinak tu. Hinak ni maknanya inai. Inai sebagai ketua tumbuhan syurga. Sedangkan syurga dikelilingi oleh tumbuhan raihan. Ini tumbuhan. Kita nak cerita tentang binatang dahulu. Binatang dalam syurga. Disebut lagi Ibn Majah daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kambing merupakan haiwan syurga. Kambing ni haiwan syurga. Disebut demikian. Kita ni kalau sebut kambing, setengah orang sebut daging kambing je tumbang terus. Pengsan terus dia. Tak boleh. Kambing naik darah, dia sebut demikian. Naik darah. Tak boleh makan, dia sebut demikian. Disebut kambing ni merupakan haiwan syurga. Dalam Al-Bazzar daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layanlah dengan baik ma'zi, kambing kampung ataupun baka kacang, dan buang rasa untuk menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Rasulullah kata, berbuat baiklah kepada kambing kampung tu. Kambing-kambing tu jangan buat kasar, jangan baling dengan batu, jangan baling dia, jangan halau dia. Berbuat baik pada kambing. Layanlah ma'zi dengan baik dan buanglah rasa untuk menyakitinya, kerana ia merupakan haiwan syurga. Rasulullah sebut demikian. Kambing-kambing kita pergi berjalan kat kampung tu, kadang-kadang tengok ada kambing kecil-kecil. Geram kita nampak. Geram nak rempuh je. Geram nak langgar dia je. Kita rasa demikian. Tapi tak, Rasulullah kata, berbuat baiklah pada kambing-kambing ini. Kerana dia di antara haiwan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kalau kambing boleh masuk syurga, perhatikan yang Rasulullah sebut. Kita ni bukan kambing, kita ni. Kalau tak masuk syurga juga, memang teruk daripada kambing. Dia panggil. Kita ni, kalau kambing boleh berada dalam syurga, bayangkan. Kambing, Rasulullah kata berbuat baik. Dengan kambing kamu berbuat baik. Kerana dia haiwan syurga. Dia haiwan yang berada dalam syurga. Bayangkan dengan orang, lebih lagi lah kita kena berbuat baik. Kalau sekadar dengan kambing kampung itu pun Rasulullah suruh kita berbuat baik. Kerana dia di antara kambing-kambing yang berada dalam syurga nanti. Rasulullah gambarkan demikian. Mengapa kita berbuat kasar dengan sesama makhluk manusia? Kalau dengan kambing pun Rasulullah suruh berbuat baik.
Kerana dia di antara ahli syurga, maka kita ni sebaik-baiknya memuliakan lagi manusia. Sesama kita ni kena berbuat baik. Bahkan kerana apa dia? Kerana kita lebih layak berada dalam syurga dibandingkan dengan kambing tu. Sebab tu kalau tak boleh masuk syurga juga, memang jahat daripada kambing kita. Maknanya kambing pun boleh masuk syurga. Tak semayang. Kambing harap pada janggut dia dipanggil. Ada janggut dia pada diri dia, pada kambing. Tapi dalam keadaan begitu, Rasulullah kata, dia di antara haiwan yang berada dalam syurga. Firman Allah Ta'ala, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebuskan. Kambing tersebut disifatkan besar kerana ia dipelihara di syurga selama 40 tahun yang dijadikan untuk sembelihan yang disebut dengan sembelihan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tadi. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang cerita keadaan yang demikian. Kemudian kita sambung lagi yang berada dalam syurga. Habislah binatang yang disebut gambaran syurga. Kemudian kita sebut tumbuh-tumbuhan dalam syurga pula. Di sana adanya yang disebut dengan hina. Hina ni maknanya inai. Inai itu, pohon inai itu. Ni sebagai ketua tumbuhan dalam syurga. Ketua tumbuhan dalam syurga. Sedangkan syurga dikelilingi oleh tumbuhan raihan yang wangi. Itu cara demikian. Daripada Ibnul Mubarak, daripada Qatadah, daripada Abu Ayyub, daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, hina adalah ketua tumbuhan wangi syurga dan di dalamnya terdapat kuda yang lehernya panjang. Kuda yang lehernya panjang dan binatang pilihan yang ditunggangi oleh tuannya. Nak sebutnya demikian. Hina ketua tumbuhan wangi dalam syurga yang terdapat di dalamnya kuda yang lehernya panjang. Macam manalah pohon tersebut? Dalam pohon itu, dalam pokok itu ada kuda yang leher panjang dan binatang pilihan yang ditunggangi oleh tuannya pula. Telah diterangkan oleh Abu Hurairah dalam hadis mauquf yang menyatakan bahawa pohon tuba akan terbelah dengan mengeluarkan kuda beserta pelana dan kendalinya serta segala keperluan penunggangnya, sedangkan bentuk sesuai dengan hamba tersebut. Lalu terbelah pula lah ia dengan mengeluarkan unta tunggangan lengkap dengan pelana dan kendalinya, sedangkan bentuk sesuai dengan kehendak hambanya. Juga keluar daripada pohon itu berapa tunggangan pilihan dan juga pakaian. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak daripada Ma'mar, daripada Al-Ash'ad bin Abdullah, daripada Sahir bin Hausyah yang menceritakan keadaan demikian. Ini gambaran yang Allah jadikan. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit menyatakan daripada hadis Sa'id bin Man'an Al-Madani, daripada Malik bin Anas, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan syurga, Allah memenuhkan syurga dengan tumbuhan wangian. Bila Allah buat saja syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah tumbuhkan yang disebut dengan pohon wangi-wangian dalam syurga. Kemudian tumbuhan wangian itu dikelilingi dengan hina. Dikelilingi dengan hina. Allah tidak menciptakan pohon wangi yang amat dia sukai, melainkan batang kayu hina. Oleh yang demikian, orang yang berinai dengan hina, para malaikat langit akan berdoa untuknya bila dia berjalan, sedangkan bumi memujinya. Itu asalnya. Kenapa yang dulu-dulu kan mak-mak kita ni, dia akan malam-malam je diinaikan tangan anak-anak perempuan dia. Anak perempuan. Kenapa diinaikan tersebut? Berdasar pada hadis ni lah. Malaikat di langit akan berdoa untuk dia. Kerana apa dia? Pohon inai itu, pohon inai tersebut menjadi ketua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan siapa yang memakai inai, dia pakai inai pada jari dia tersebut, maka akan didoakan di langit oleh para malaikat dan berdoa untuk dia berjalan, sedangkan bumi sibuk memuji orang yang memakai inai. Orang kita dia pakai inai bila nak kahwin je. Kalau dah kahwin, dia tak pakai dah inai. Dia malu dah nak pakai. Takut dia, orang kata dia baru kahwin pula. Itu dia jadi demikian. Padahal, jangan tunggu nak kahwin je pakai inai.
Orang perempuan disunatkan dia, digalakkan dia untuk pakai inai. Cantikkan jari dia dengan demikian. Ni jari pergi untuk nak suruh orang potong. Dia panggil apa dia? Dia ada satu jenis. Satu tempat yang orang potong jari-jari, potong kuku-kuku dia. Nak bersihkan kuku dan nak cantik. Nak biar berkilat kuku dia. Padahal yang patut dia buat ialah menginaikan jari dia. Bila dia menginaikan jari dia, di sana malaikat di langit akan berdoa untuk dia, manakala bumi akan memuji setiap kali mana dia berjalan dengan dia berinai itu tadi. Kenapa buat demikian? Kerana inai ini merupakan ketua kepada tumbuhan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Kak Salwa boleh pakai. Jangan Kak Salwa tak pakai pula lepas pada ni. Bolehlah nak pakai lepas pada ni. Maknanya pada diri kita ni pakai. Kalaupun kita tahu besok, lusa kita nak mati, pakai inai. Sunat pada diri kita demikian. Manakala orang lelaki disunatkan untuk dia bercelak. Celak mata dia ni, bercelak mata dia ni. Pakai celak. Ni ada sebab juga, depan nanti kita akan sebut. Sebab yang demikian. Manakala orang perempuan, walaupun kita tak keluar ke mana pun, dalam rumah tu pakailah inai. Itu lebih baik pada diri kita ni. Boleh pun kita pakai. Sebab tu, kalau kita tengok orang Arab, orang tua-tua Arab kan, kadang-kadang penuh di jari dia ni, di telapak tangan, atas telapak tangan dia buat inai. Dia letak inai dan sebagainya. Kemudian ada setengah di India, dicorakkan pula. Dicorak di jari-jari dia ni sendiri. Boleh ke tak boleh? Demikian. Boleh kalau sekiranya suami dia benarkan. Tapi kalau suami dia kata, tension lah tengok macam ni, berserabut katanya suami. Tengok keadaan yang macam ni. Maka kita tak payahlah. Tapi bagi tahu elok-elok pada suami. Inai ini merupakan tumbuhan yang ada dalam syurga. Rasulullah sebut, bila kamu pakai, para malaikat di langit akan berdoa untuk kamu. Doa kebahagiaan untuk kamu. Manakala bila kamu berjalan, bumi akan memuji kamu. Bumi ni akan puji. Ui, cantiknya orang ni. Bumi yang puji. Kalau orang tanya, macam mana nak suruh bumi puji kita? Salah satunya cara berinai. Bila kita berinai, bumi ni akan memuji manusia. Memuji itu maksudnya, bumi itu akan mendoakan kebaikan untuk diri kita. Asy-Syukri berkata, malaikat menyucikan apabila dia mengeluarkan bau wangi. Malaikat akan menyucikannya apabila dia mengeluarkan bau wangi. Hadis ini mungkar, bukan sahih, kerana dalam sanadnya amat ramai sekali periwayatnya yang tidak dikenali. At-Tirmizi meriwayatkan dalam Asy-Syama'il, telah memberitahu kepada kami Muhammad bin Khalifah dan Amru bin Ali. Keduanya mengatakan bahawa Yazid bin Zari memberitahu pada kami daripada Al-Hajjaj As-Sawaf dan Hanan dan Abu Usman An-Nahdi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu diberikan tumbuhan wangian, maka janganlah ditolak, kerana ia adalah tanaman daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang diberi pokok untuk ditanam, pokok tu wangi, kamu jangan tolak, kerana yang wangi tu semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya balik, habis tu pokok bunga tahi ayam tu macam mana? Kita sebut. Wangi tak wangi? Walaupun nama dia pokok bunga tahi ayam dia panggil. Jenis nama jenis demikian. Saya jarang dah jumpa pokok bunga ni. Pokok bunga yang jenis demikian. Kalau dia wangi, maknanya dia di kalangan tumbuhan dalam syurga Allah. Rasulullah kata, kalau ada orang bagi pada kamu pohon untuk kamu ni, untuk kamu baum ke, ataupun kamu tanam ke, pohon tersebut bau wangi, kamu jangan tolak, kerana dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita untuk kita menikmati kenikmatan yang dalam syurga itu di atas dunia lagi. Ada benda-benda yang Allah bagi awal-awal di dunia, bunga ros misal contohnya, bunga-bunga yang bau wangi, semua ni ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Abu Isa berkata, Hanan, periwayat hadis ini tidak dikenali kecuali daripada hadis ini saja. Abdul Rahman bin Hatim mengulas dalam kitab Jarah wa Ta'dil
bahawa Hanan Al-Asadi berasal daripada kalangan Bani Asad bin Syarik, pemilik seorang hamba, bapa saudaranya Masrahat, ayahnya kepada Musaddad. Diriwayatkan daripada Abu Usman An-Nahdi, daripada Al-Hajjaj bin Abu Usman As-Sawwaf, aku mendengar ayahku mengatakan demikian. Keterangan telah dinyatakan dalam periwayatan Abu Hurairah secara mauquf bahawa pohon tuba akan terbelah dengan mengeluarkan kuda tunggangan pilihan dan juga pakaian yang cantik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Sesungguhnya berita seperti ini secara keseluruhan bukan dibincangkan daripada segi logik saja, tapi dia merupakan ketetapan cara tauqifi daripada Nabi SAW itu sendiri. Kemudian seterusnya kita sambung pada muka surat 774 itu. Di syurga ada bahagian pinggir, ada angin dan ada percakapan-percakapan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ni. Yang sebut tadi pun tak ingat dah tu. Yang disebut tu. Yang ni ikut je Ustaz sebut. Menguap 2-3 kali dah. Yang kita belajar ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah pada diri kita daripada apa yang kita belajar ini. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang nanti. Cerita-cerita yang indah di dalam syurga Allah. Supaya menjadi tamak pada diri kita untuk mendapatkan syurga Allah SWT. Dan kita semua di kalangan ahli syurga Allah SWT. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kebersamaan. Kita baca doa lah insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.